kepada kepada tajuk kita kan, teknik berkomunikasi di hadapan kamera. Sebelum saya nak bercakap tentang teknik komunikasi depan kamera, saya nak share dululah kan Tuan Hasif, bila kita cakap tentang teknik berkomunikasi sebelum di hadapan kamera, saya nak share dulu tentang satu model ni. Okey. Terima kasih Tuan Hasif. Boleh nampak semua? Jelas Tadi saya dikongsikan dengan Tuan Hasim ni, saya kata boleh tak pamerkan, slide ini. Okey, slide ini slide yang selalu saya kongsikanlah dengan student saya, peserta-peserta dalam training saya. Okey. Dan saya beritahu sebagai seorang pelajar komunikasi, okey, sebagai seorang pelajar komunikasi, sebagai seorang manusia kita perlu tahu pasal ni. Model of communication model. Okay, kena tahu, dan saya harapkan agar tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada hari ini, okay, terima kasih Tuan Hasif, buka ni. So semua orang kalau nak capture boleh capture. Ini adalah model komunikasi yang kita ajarkan di universiti. Okay, di fakulti kita. Dan saya harapkan semua orang kena faham konsep ni. Apa konsep ni sebenarnya? Okay, sebagai seorang usahawan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, sebagai seorang yang punya bisnes, yang bekerja sendiri ataupun yang makan gaji, semua kena tahu tentang model of communication ini. Okay, sebab apa? Dia akan menyenangkan kehidupan kita. Dia akan menyenangkan kehidupan kita. Cakap apa yang senang sangat tu? Menyenangkan. Saya pernah dijemput di satu program di Seremban. Saya orang kata apa, program untuk community ada masa tu ada makcik-makcik, ada, saya masih ingat lagi ada seorang nenek lah. Dia minta saya panggil dia Wan, sebab dia kata muka macam cucu dia. Kita panggil Wan, dia kata. Umur 66 tahun. So bila saya cerita, saya kata, wah, Wan kena bagi tahu ni. Wan kena bagi tahu dekat keluarga balik, kena bagi tahu ni. Kena bagi tahu pasal konsep ni. Cakap, Wan kena bagi tahu Wan. Wan kena bagi tahu dekat anak, menantu. Wan kena bagi tahu dekat cucu, cicit. Kena bagi tahu Wan. Kena bagi tahu. Wan nak balik bagi tahu ni. Konsep ataupun model of communication ini. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tengok dekat sini kan, okey, kita ada communicator, kita ada communicator. Tapi dua jenis communicator. Yang pertama adalah yang menghantar maklumat. Contoh, pada hari ini, saya yang sedang bercakap. Saya bercakap dengan tuan-tuan dan puan-puan, saya sedang menghantar maklumat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan jugalah seorang communicator. Sebab saya tengok dekat sini kan, ada Puan Hasina, Waalaikumsalam. Puan jugalah seorang communicator. Puan Siti Syafiqah, Puan juga sebagai seorang communicator. Puan reply dekat situ. Baik. Puan receive message saya. Puan faham. Puan Nazirah tadi, Waalaikumsalam. Bila saya bagi salam, Puan jawab, Puan dapat message saya. Puan sebagai communicator juga, Puan reply. Okey, Puan reply. Puan Armiati, Assalam tuan-puan yang baik, salam ukhuwah. Puan Armiati adalah seorang communicator, memberikan, menyampaikan maklumat. So, kita ada communicator, kita ada communicator. Communicator yang pertama yang menyampaikan, communicator yang kedua yang menerima mesej tersebut. Bila dah terima mesej, dia akan sampaikan balik. Bila dia receive, dia akan send balik. Sebab itu dia ada feedback. Dia ada feedback. So, bila yang receive ini dapat message dan dia bagi feedback, yang pertama tadi dia akan kata, oh, okey, message aku difahami. Kalau sekiranya contoh, kalau tuan-tuan dan puan-puan yang usahawan bagi salam ataupun bagi message kepada contohlah bakal kita punya potential customer kita. Tapi dia tak reply. Okey? Maksudnya klik-klik gitu saja. Okey, klik-klik gitu. So, bila klik-klik gitu, kita nak kata kat sini, communication ini sampai ke tak? Tak sampai. Okey, tak sampai. Tapi, tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, tak sampai pada waktu ketika itu. Sebab apa? Tak ada feedback. Andai kata, contoh, kita dah hantar, okay, kita dah bagi dah, tiba-tiba dia reply. Itu bermaksud communication model itu dah complete. Baru complete. Sebab itu, bila kita sebagai seorang usahawan, sebagai seorang pengguna media sosial,
Saya selalu pesan, andai kata kalaulah sekiranya kita tulis apa-apa dekat social media ataupun kita membaca apa-apa dekat social media kawan-kawan kita dan sebagainya, kita letaklah emoji, kita letak thumbs up, kita letak apa love. Kenapa? Untuk apa? Untuk kita nak bagi tahu kepada dia communication model itu dah complete. Dah complete. Kalau tak complete, maksudnya apa? Benda tu tak sampai. Selama ni kita kata kenapa kenapa dia tak reply? Kenapa kita kenapa tak reply? Benda Ya. dia selalu berlaku. Contoh, dia adalah seorang influencer lah. Dan kita sebagai orang yang non-influencer ni akan anggap dia sebagai sombong lah. Adakah boleh dikira macam tu? Ya, sebab kan bila communication itu tak model of communication itu tak complete kan Tuan Hasif, dia akan menyebabkan orang miscommunication. Itulah orang kata, sombonglah influencer ni, sombonglah apa nama tu seller ni. Orang dah tanya tapi tak jawab juga, sombonglah sebab dia dah create miscommunication. Dia nampak simple, tapi ini yang memberikan feedback. Sebab tu untuk kelas saya minggu ni saya cerita pasal communication ni dia datang dengan dua, satu verbal, satu non-verbal. Verbal ni apa? Anything yang keluar daripada mulut kita bercakap, kata-kata verbal. Non-verbal adalah contoh gerak badan, contoh emoji, okay, thumbs up, emoji, lepas tu kita punya reply, orang kata apa, reply tubuh badan. Itu semuanya anything but verbal. Itu adalah non-verbal. Contoh kata-kata kan, contoh kalau lah kita buat ha, kan, ha. Itu adalah non-verbal. Itulah non-verbal. So sebab itu saya harapkan lepas pada ni kan, tuan-tuan perempuan yang dah dapat ilmu ni, kalau orang reply, kalau orang hantar message, orang contohlah kan, kita letak something lah dekat kita punya WhatsApp status. Ini pernah terjadi pada saya lah 2 kali. Adakah sahabat saya ni, dia letak something dekat WhatsApp status dia. So kita pun reply lah, kita pun macam reply, letak lah emoji kan, sebab dia dah buat ni. Lepas tu klik-klik gitu je. Macam mana saya tahu? Sebab double tick, double blue tick. Double blue tick. So bila dia hantar mesej, saya reply. So kita tak perlukan pun dia reply panjang-panjang, tak. Sekarang ni dekat WhatsApp kan dia dah ada kan emoji kan. Kita tekan je dekat mesej tersebut, dia dah ada dah. So kita kena faham konsep ni. Model ni kena complete. Barulah kita tak timbulkan miscommunication. Miscommunication tu datang ni lah. Macam Tuan Hafif kata tadi, nanti itu dikatakan sombong. Miscommunication, salah faham. Nampak macam simple. Tapi ini akan menyebabkan kredibiliti kita sebagai seller, sebagai seorang usahawan, sebagai seorang influencer akan tercalar. So kita tak naklah benda tu. Terutamanya bila kita cakap tentang pengguna media sosial. Okey, dan satu lagi, saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak dekat model ini. Ramai orang yang tahu, puanku, saya dah tahu dah, sender, receiver, lepas tu tengah-tengah tu ada mesej. Ni dah pernah tahu dah benda ni. Selalu saya pernah dengar. Saya pernah dengar ahli-ahli komunikasi yang lain bercakap tentang perkara ini. Okey. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bercakap dekat media sosial, kita sebagai sender, tapi kita tak tahu siapa receiver kita, noise kita adalah semakin besar. Noise itulah yang akan menyebabkan miscommunication. Salah faham berlaku. Sebab apa? Mesej yang disampaikan itu tidak dapat difahami dengan sepenuhnya. Tidak ada reply, tidak ada feedback. Dia bercakap mengikut kefahaman dia. Receiver tu, orang yang dapat mesej tu, dia bercakap ikut kefahaman dia. Kefahaman dia satu. Lepas tu yang communicator, yang sender tadi tu, orang yang bercakap tu tak reply pula.
So dia akan membuka kepada noise yang lebih besar. Sebab itu saya selalu bila saya selalu dapat soalan daripada student saya, daripada peserta-peserta saya, habis tu coach, kalau sekiranya orang salah faham dengan kita, salah mereka lah, bukan salah kita. Siapa suruh mereka tak faham? Salah kita sebenarnya. Sebab kita tidak membuka peluang kepada mereka untuk bertanya soalan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita orang kata apa, pukul pukul rata cara kita nak berkomunikasi. Okey, saya bagi satu analogi macam ni lah Tuan Hasif, Tuan Azman, Puan Armiati, Puan Harati, Puan Siti Syafiqah. Okey, saya bagi satu analogi macam ni lah Saya berada di Alur Gajah. Tadi saya tengok ada yang ada daripada Melaka. Okey, saya berada di Alur Gajah. Okey. Bila saya buka, saya dah buat perjalanan, saya naik kereta nak pergi ke KL. Di Melaka, katakanlah Sinar FM. Sinar FM frekuensi di Melaka adalah 96.0. Okey, 96.0 di Melaka. Tapi bila saya belum sampai lagi dekat KL. Saya baru sampai di Negeri Sembilan je. Tiba-tiba dia dah jadi macam dia jadi macam frekuensi dia dah macam so kita tak dapat maksud yang jelas apa DJ tu nak cakap. Rupa-rupanya di Negeri Sembilan frekuensi untuk Sinar FM adalah 96.3. Sampai pula jalan lagi, dah tak boleh dah, 96.3 dah tak boleh dah. Rupanya masuk lagi depan 96.7. Sama juga dengan kita. Bila kita nak bercakap dengan orang, bila kita nak bercakap dengan individu, kita tak boleh gunakan frekuensi yang sama. Okey, setiap orang ada frekuensi berbeza. Macam mana ada frekuensi yang berbeza itu adalah apabila kita faham tentang model of communication. Bila nak bercakap dengan seseorang, kita kena tahu 5 perkara ni. Dengan siapa kita bercakap? Yang pertama, dengan siapa kita bercakap? Apa tujuan kita bercakap tu? Yang ketiga, time kita bercakap tu betul ke tidak tu? Ramai orang dia bercakap, tapi tersalah time. Masa tersalah. Apa mood yang kita nak bawa tu? Kadang-kadang kita nak bawa mood yang ceria. Orang yang nak terima tu dia dalam keadaan yang sedih. Tak dapat juga. Dan yang kelima adalah environment sekeliling tu sesuai ke tidak. Kadang-kadang terlalu bising. Tak dengar kan? So barrier itu sangat-sangat jelas. 5 perkara ni kena tahu. Okay, 5 perkara. Basic je 5 perkara ni. Tapi inilah membuatkan orang selalu akan salah faham. Okay. Ya. Sementara tu kita tengok kehadiran kita makin ramai ni. Makin ramai, Alhamdulillah. Hampir 30 orang. Okey, suka saya nak rewind semula lah. Okey. So selamat datang pada semua yang baru hadir. So, sesi kita ni sebenarnya dia bukan one way communication dan dia bukan sesi lecturer lah. Sesi lecture kan di bilik kuliah. Tapi dia sebenarnya adalah interaksi two ways communication lah. Maksudnya siapa yang ada soalan nak tanya boleh je terus buka mic and interact. Okay, sama ada dekat chat ataupun mic, tak ada masalah. Saya akan bacakan nanti. So kita balik pada topik kita. Berdasarkan model ni kan. Okay. Bila sekarang ni kalau live tu kita jelas lah, kita cakap ada orang yang masuk iView ataupun Zoom ni, kita tahu dia ada kat sini. Okay. Tapi ada certain keadaan tu kita adalah buat kerja pre-record. Pre-record kita nak edit dulu dan kita nak hantar masuk media sosial. Receiver dia terima kemudian. Okey, semasa kita record tu, sebenarnya kita cakap dengan kamera ke cakap dengan siapa? Soalan yang sangat bagus tu Tuan Hasif. Masa kita record tu kita tengah cakap dengan kamera ke cakap dengan orang? Okey, ingat tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Kamera itu adalah medium. Nampak tak channel ni? Tengah-tengah ni ada channel ni. Itu kamera. Okey. Itu kamera. Kita tetap bercakap dengan orang. Okey. Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi kepada 66 Action dekat Facebook kan Tuan Nasim dan sahabat-sahabat semuanya.
saya ada banyak video dan juga dekat TikTok saya ada banyak video perkongsian saya. So bila saya buat video, saya tak cakap dengan kamera. Saya cakap saya mengharapkan orang di sebalik kamera tersebut yang mendapatkan pemahaman tersebut. Sebab tu kadang-kadang saya menggunakan perkataan madam. Kalau siapa yang follow saya dekat media sosial tu, kadang-kadang saya menggunakan perkataan madam, kadang-kadang saya menggunakan perkataan coach, kadang-kadang ada saya menggunakan perkataan puan, merujuk kepada diri saya lah. So maksudnya apa? Bila madam tu, siapa yang baca tu, oh dia kata okay, oh yang ni mesti nak cakap pada student ni. Kalau saya kata coach ni, oh dia mesti nak cakap pada usahawan ataupun nak cakap kepada para peserta yang pernah menghadiri coach Nisha ni. Maksudnya kita kena jelas lah avatar kita dulu. Yes, kita Dan kena jelas. Dan message tu nak sampaikan kepada siapa? Betul, kena jelas. Frekuensi kita tu baru sampai. Jadi nanti kan kita macam, alamak. Sebab tu Sinar FM pun dia dah ada dah. Oh, dia punya pendengar dia, oh sekian-sekian umur. Apa dia, Hot FM ke, Hits FM, dia dah ada sekian-sekian dah. Klasik Nasional, ni saya gunakan ni sebab saya orang broadcasting. Dah ada dah dia punya pendengar-pendengar dia. Dan dia tak kisah pun, contohlah kalau klasik, dia buka je lagu Dondang Sayang. Dia tak rasa pun macam, ish, ada ke orang nak dengar ni Dondang Sayang ni kan? Ada ke orang nak dengar ni Pok Ye ni? Ada orang nak dengar Pok Ye. Sebab apa? Sebab ada orang yang frekuensinya di situ. So jadi tuan-tuan dan puan kalau bercakap, ada orang ke nak dengar ni? Ada orang ke nak dengar saya cakap? Ada tuan-tuan dan puan, ada orang nak dengar. Okay, ada orang nak dengar tuan-tuan dan puan, ilmu yang tuan-tuan dan puan nak sampaikan. Ada orang nak dengar perkongsian apa yang tuan-tuan dan puan nak sampaikan. Okay, macam sekarang ni kita buat dalam close group kan Tuan Nasif kan, close group. So kita tahulah dekat sini saya rasa saya nak greet lah. Saya nampak kat sini ada Tuan Aiman, Tuan Aiman Roslan, ada Tuan Aiman Rosli, ada Puan Alan Nisa ke ataupun Tuan Alan NSA ni. Lepas tu kita lagi Puan Armiati, Puan Azwin, Tuan ke Puan Izan Mail, Puan Farahana, Tuan Farahan, Puan Hartini, Puan Hasinah, Puan Izian, Puan Kartini, Puan Mariam, Puan Marsita, Tuan Nur Ramli, Puan Nur Wahida, Puan Nuraini, Puan Nurazila, Puan Nuraina, Puan Nurul Nazira, Tuan Razman, Puan Siti Rodia, Puan Siti Syafika, Puan Suzana, ramai lagi. Okay, Tuan Wan Adli, Tuan ke Puan Zalin Ed Yusof ni, Puan Zunika. Okay, so ini adalah communicator dalam slot kita hari ini. Okay, dan juga adalah receiver. So kita tahulah ini adalah receiver kita. Tapi nanti nama-nama yang saya sebutkan tadi akan menjadi sender, akan share apa yang telah dibincangkan pada malam ini kepada receiver yang lain pula. So kita tidak boleh untuk tidak berkomunikasi. Kita tidak boleh. Okay, kita akan sentiasa berkomunikasi daripada kita kecil, daripada kita baby sampailah kita dah meninggal. Sampai kita habis nyawa kita di dunia ini, kita akan sentiasa berkomunikasi. Baby lahir-lahir je, kalau dia tak menangis, semua orang kalang kabut. Kan? Semua orang kalang kabut. Betul ke tak ni? Betul ke tak ni? Betul ke tak ni? Dia menangis, itu adalah cara nak bagi tahu, mak, doktor, saya hidup. Kan? So itu adalah cara berkomunikasi. Tadi kita ada satu sesi, dia Puan sebut semua nama tu. Dan selama saya kenal Puan dan bekerja dengan Puan, bekerja sama di pelbagai program dan sebagainya, memang kebanyakan ceramah yang Puan buat memang akan sebut nama. Waktu dah terlambat ke, dah awal ke, memang nanti akan sebut nama. Apa signifikan dia? Apa signifikan dia? Satu soalan yang cukup baik. Tuan Hasif, dalam kelas saya sebagai seorang pensyarah, saya akan hafal semua nama anak-anak murid saya. 30 orang. Satu kelas 30 orang. Kalau kelas saya ada 6 kelas, 6 kali 3, 180 saya hafal.
Saya hafal. Sebab apa? Okey. Nama perkataan yang paling orang suka adalah nama dia disebutkan. Okay. So sebab itu bila tuan-tuan dan perempuan buat live, kalau ada orang masuk, please greet orang yang masuk tersebut. Tanyakan siapa kat sana, sebutkan nama mereka. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita nak berkomunikasi. Sebab itu bila kita kata berkomunikasi di hadapan kamera, okey, kamera itu ingat sebagai medium sahaja. Orang di sebalik kamera tersebut itu yang sedang menjadi pendengar. Ada orang kata tak apalah coach. Ini media sosial saya, terpulang kepada saya. Saya nak buat apa-apa pun, saya nak letak apa-apa pun. Kan? Terpulang pada saya. Dia macam ni lah kan. Social media itu adalah sebagai satu rumah sahaja. Andai kata kalau rumah tersebut, kalau kita buat rumah yang rumah kaca, kita yang menyebabkan orang lain nampak apa yang kita buat dalam rumah kita tu. Andai kata kalau kita sentiasa contoh cantik dekat rumah, apa semua, jaga penampilan, tak ada masalah pun. Tapi andai kata kalau kita ni kan, kalau kat rumah kan, contohlah kan, buka aurat dan sebagainya. Bila orang kata, ish, kenapa macam tu? Kenapa macam tu? Kan? So kita yang membuka aib kita sebenarnya. Okay? Kita yang membuka aib kita. Kita yang menjadi terlalu transparent. Kita boleh berterus terang tapi jangan terlalu transparent. Jangan terlalu transparent. Sebab kajian saya untuk PhD saya memang dalam social media ni Tuan Hasif. Memang dalam social media. So bila kita tengok kan kenapa orang dikecam, sebab dia mengaku dia terlalu transparent. Dan bila dia bercakap tersebut, dia tidak memberikan justifikasi kenapa buat benda tu dan sebagainya. Dan yang paling penting sekali, mereka tidak faham konsep model of communication ini. So bila dah faham model of communication ini, kita bukan kata tak boleh bercakap, kena bercakap. Tapi kena ingat yang 5 tadi tu. Dengan siapa kita bercakap, kenapa kita bercakap dengan dia, adakah masa itu sesuai, adakah kita dalam mood yang sesuai, adakah environment sekeliling kita itu sesuai. Kena ingat 5 faktor tersebut tadi tu. Okay, baik Puan. Ya. Kita dah 36 minit. Okay. Oh sorry, 36 tolak 59 minit. Baru setengah jam. Tapi sekarang ni saya nak beri peluang pada audiens kita. Kat sini ada Puan Alimati, Puan Adilah, yang buka kamera dan yang lain-lain. Kami punya session biasanya tak ada masalah siapa tak buka kamera pun. Okay, tapi kita sangat mengalukan orang untuk participate di chat dan mic dan sebagainya. Tu pada kami ialah itu semua channel of communication. Kita tak paksa, okey. Mesti nak cakap kena masuk kamera, tak. Okey. So, dalam antara audiens ni yang saya kenal, okey. Puan Zunika, Tuan Farhan, okey, dia dua niche yang berbeza. Okey, so Puan Zunika dia dah buka kamera. Mungkin saya nak bagi ruang pada dia. Dia selalu buat live dekat media sosial dia. Okey. Dan saya selalu tengok dia memang, bagi saya dia seorang yang sangat berani. Dia cerita kat status, lepas tu daripada live dia format benda tu ke pelbagai tempat dan sebagainya. Kemudian nanti dia buat teks dan sebagainya. Okey, kita nak dengar input daripada dia. Okey. Apa motivasi dia untuk cakap depan kamera, buat live? Pertama sekali saya starting dengan berani lah untuk berhadapan dengan kamera. Starting dengan story dulu kot. Story IG, WhatsApp status yang kita boleh nampak berapa viewer. Itu starting saya lah. Okay. Lepas tu saya seterusnya start dengan live. Live ni benda yang agak kena berani lah kan. Kena berani sebab kita berhadapan dengan semua audience kan. Starting dulu betul-betul saya masuk kelas dulu. Masuk kelas siapa ya? Jun Muhammad Som kan, Sifu. Okay. Lepas tu yang start dari situ baru kita faham lah yang teknik live tu macam mana nak communicate dengan audience, bercakap dan sebagainya lah. Kan? Okay. Tak apalah. Tapi saya jadikan benda tu sebagai live ni, kalau kata tu macam testimoni lah. Berjaya ke live ni betul-betul untuk create the sale kan. Sebab yang kita nak tu sale, bukan setakat bercakap kan. Macam tu. So it does help. Sebabnya rupanya kat situ engagement berlaku dan kat situ juga senang kata viewer kita semakin lama makin meningkat. Makin kerap buat live, saya perasan makin kerap viewer meningkat. Macam tu. Lepas tu satu yang saya belajar lah
sendiri yang dapat input tu, sebelum live tu kena buat apa orang kata, announcement dulu. Kena pemberitahuan yang kita nak buat live pada sekian-sekian. Lebih tinggilah viewernya berbanding kita buat secara impromptu kan. Maksudnya tanpa ada pendaftaran lah. Just tanpa open je ada lah. pendaftaran live. Open je lah. Open je lah. Open lah. Dia nak, siapa nak join ke apa, dia kena beritahu nak join dia, tak adalah kan. Lepas tu untuk personal branding macam lagi seronok kalau dapat two-way communication yang buat live apa atas bawah tu yang bercakap. Invite audience. Yang invite tu lah. Tapi dia ada lag sikit lah in way of kita communicate kan sebab ikut pada line. Yang lain-lain pula dari segi live ni apa saya punya tips, tak ada tips apa, sama je kot macam coach. Itu je lah teknik dia. Dan audio yang sangat clear membantu untuk orang dengar kan. Kalau lag tu orang pun tak dapat tangkap apa benda nak cakap ni kan. Tu. Dan satu lagi yang saya ingat, saya pernah buat satu jenis live yang sangat create the audience, yang buat kontes-kontes tu coach. Kontes yang kontes sebenarnya bentuk apa? Attraction lah. Attraction lah when untuk hook orang stay sampai habis lah. Bila spending sedikit money kan, jadi orang berminat untuk join kan. Itulah saya rasa dulu pernah buat, sekarang dah tak biasa, tapi salah satu untuk attract live tu secara macam tu jugalah. Macam tu. Itu saja. Ada soalan tak? Tadi dia ada sebut tentang apa audio yang jelas. Okey. Dan kebanyakan yang saya join, kalau audio tak jelas dalam 5 second saya akan belah terus. Audio yang tak jelas ni dia duduk kat isu apa tu? Adakah dia satu bentuk noise? Ya, betul. Itu adalah salah satu bentuk noise. Sebab itu saya katakan tadi frekuensi kan? Frekuensi yang tak sampai tu, bila tak dengar sangat, orang akan cepat bosan. Sebab orang tak dapat the real message tu. Sebab itu dia kata bila the real message, supaya orang boleh encode, orang boleh dapat. Selagi mana orang tak dapat message tersebut, selagi itulah orang tak akan faham. Bila orang tak faham, orang tak akan tertarik dengan kita. Okay, orang tak akan tertarik dengan kita. Kita nak minta orang ni, orang akan beli barang dengan kita ataupun orang akan dengar nasihat kita, kan? Adalah apabila mereka suka dengan kita. Macam mana nak bagi orang suka dengan kita? Supaya orang tu dia kena nampak kita, dia kena dengar kita. Sebab itu bila kita buat live, visual dan audio kena sangat-sangat clear. Okay, baik guys. Terima kasih Puan Zunika. Ni satu kategori tau. Puan Zunika ni adalah seorang yang suka live. Saya nak jemput seorang lagi yang saya kenal, Puan Farhan Zulbahari ni. Jauh orangnya, dia sekarang duduk dekat Saudi. Dia seorang speaker yang ada beberapa video dia pre-record dan dia hantar ke ML Studio dan video dia diterima. So dia melalui proses pre-record video tu. Dia bercakap depan kamera saja, belakang adalah green screen. So kita nak tahu apa pengalaman dia buat beberapa siri video tu, berapa kali record, berapa kali tutup on off cut off apa semua kan, sampai jadi video tu, sampailah apa benda sampai apa dia nak cerita tu, dan sampai tahap video tu boleh diterima. Apa tips dia cakap, macam mana dia ada letak patung ke, letak kucing ke depan apa? Silakan Farhan. Assalamualaikum. Sorry masuk lambat. Tadi tanya pasal pre-record video. So kalau pre-record video ni is best to be frank, normally saya akan buat audio recording dulu. So makna kata macam saya akan practice like every day, saya akan jogging like 1 hour a day. So masa saya tengah jogging tu saya akan record audio. So saya mula-mula kita akan cakap, so ada lepas tu kita akan ada lupa. So saya akan cuba minimize that video ataupun that audio dahulu kepada 7 minit. So tu cara saya lah. So saya tak nak terlampau brag panjang sangat kita punya story tu. So kita akan cuba minimize kan. So the first one adalah saya akan buat audio recording dulu through audio, and then kita akan dengar. So kalau kita nampak dah lebih 10 minit, kat mana kita nak potong. So kita boleh buat preparation lah. So before that, prior to that, kita akan ada script lah. So normally script ni
macam saya punya video saya tak adalah buat formal sangat. Saya akan cuba guna kepada layman terms, dan normally saya akan touch on sensitive issue. So the first video yang saya buat is masa saya dekat Amsterdam. So saya sangkut dekat pertunjukan orang panggil protest of anti-vaccine dengan anti-mask. So it's a very very sensitive orang kata topik. So normally apa yang saya akan buat, kita try to find orang kata niche yang orang kata kita tak bias, kita tak side mana-mana. So kita find the common grounds, apa masalah yang ada dalam situation yang kita ada kat situ. So instead daripada saya buat pro-vaksin dengan anti-vaksin, so saya buat kat situ adalah communication, information error lah. Maksudnya diorang tak erti nak dapat cara informasi yang tepat. So tu the first video yang saya buat. Then and then our script, and then lepas script saya akan record audio, and then bila kita record kat depan tu, okay, first macam tadi cakap lah, ada noise. So normally saya ada kucing, so kucing sekarang kena duduk dalam bilik, so kena alih semua distraction. Then saya akan cuba buat timer kat situ for 8 minit. So for the first 1 minute tu kita cuba nak dapat orang kata rhythm dulu, tak nak gagap apa semua, try cakap. The moment it hits 1 minute, then kita start tu cakap. So normally pre-recorded video ni depends lah, kalau ada semua macam nak bagi salam apa semua, tapi bukan kata tak nak bagi salam, tapi kadang-kadang macam Asif cakap tadi lah, the first 5 second kalau tak ada orang kata hit ataupun that first 5 second tu macam kita punya orang kata first impression lah, macam mana kita nak cakap. So it depends. So macam saya akan guna layman terms, bahasa dan kalau saya orang utara, so saya akan cakap bahasa utara lah. So orang kata macam ada sama, dan saya ada satu video lagi buat tentang pasal timah, pasal arak nama timah. So dekat Penang dia ada satu orang yang kaki botol, ni kalau bahasa baku kita panggil kaki botol. So kalau orang Penang dia orang panggil tani gedegang. So tani tu dalam masa tamir adalah air. So gedegang tu yang orang kata bunyi botol lah. So saya guna bahasa tu, bahasa yang orang pun akan dengar macam dia ni cakap bahasa yang orang kata orang lama, bahasa yang orang kata yang memang kalau dekat orang Penang ataupun orang utara ni memang dia akan ni bahasa yang aku dah lama tak dengar. So these are the things lah yang saya pilih. And then apa lagi soalan Zif ni? Macam mana cakap dekat depan? Cakap dengan kamera ke cakap dengan apa? Okay, so satu investment macam tadi noise kan. So invest on microphone yang okay. So tak adalah sampai ceremonic apa, no need. As long as we have a very good microphone yang boleh ajukan betul-betul for clear voice. So satu, and then green screen, and then distraction tu kita minimize kan lah. So kita nak record for 7 minit, tapi we try to break that orang kata like half an hour tu untuk setting lampu. Lampu tak adalah beli apa, just lampu yang orang kata terang, orang kata yang macam sekarang yang kita boleh nampak jelas, and audience boleh nampak kita jelas. Dan saya record pun tak ada pakai DSLR apa semua pakai handphone je. So sesi yang lepas banyak isu yang mention tentang camera shy. Macam mana? Camera shy, okay. Camera shy ni alright, camera shy ni dia macam tadi siapa tadi tak ingat puan apa tadi cakap, mula-mula tu memanglah dia takut. Dia akan ada macam camera shy and so forth lah. So tapi masa saya buat the first video tu, orang kata dia adalah 2 ataupun 3 kali kita akan delete. Macam saya cakap, kita nak buat 7 minit tapi kita akan block 1 hour. Sebab dia akan ada the first ataupun second yang kita akan ada lah, silap topik. Lepas tu kita punya bullet point tu lari, kita nak cakap tentang orang kata contoh 1, 2, 3, lepas tu lari nombor 3, lepas tu nak pergi balik nombor 1. So kita nak buat turutan tu lah. So normally macam saya tak ada buat pakai digital ke script ke apa. So dekat kamera tu saya akan just letak macam kertas orang kata yang sticky note tu. So saya akan letak point 1, 2, 3 sampai 5, and then kita try to minimize benda tu kepada 7 minit. And then camera shy tu dia memang akan mula-mula dia akan gagap. Kita tak perlu cakap terlalu laju sebab dia takkan jadi jelas. Kita tak boleh cakap terlalu perlahan sebab orang akan bosan. So kita just cakap macam sekarang, macam normal. Kita cakap macam sekarang. Kalau orang kata kita tak perlu nak minta maaf kalau salah silap kita ke apa ke, no need all that, tak perlu. Make sure facts kita yang kita nak sampaikan betul, tepat, and memang you can back that fact. So maknanya fakta yang tepat lah, yang orang tak boleh nak argue that facts. Itu satu. Ataupun is argumentative facts tapi you have your own stand. Itu satu. So that you don't need to apologize apa yang you cakap lepas tu. Sebab once it's published, dia akan go for 100,000. Masa saya buat the first video tu dalam 400,000 dalam 40 jam.
So memang you akan kena hentam and everything, but you akan mungkin you akan rasa macam camera shy dah, aku tak nak buat lagi, aku rasa stress, orang hentam, apalah itulah ini, sebab you're talking about anti-vaccine and vaccine tau. Tapi kita dah set dah. I'm going in niche in which is conflict of information. It is not about I tak pro vaksin, I tak pro anti-vaccine. So I just nak bagi tahu dekat orang macam mana you nak belajar, macam mana you nak cari information. Tu apa saya punya niche lah. About so for camera shy tu satu, and then after you record tu there will be a point where orang akan bash, orang akan hentam. Standard lah orang Malaysia, apa saja pun benda baik pun dia akan hentam tak. Tu mau orang kita. So kita tak payah nak macam saya cakap, tak perlu nak fikir dulu lah. no, kita fikir kita punya fakta. Contoh macam saya cakap tadi kan. Okay. Orang kata apa, macam mana dia orang tak tahu nak dapat information je lah. So saya pergi turun dekat dia orang punya PCR test. Saya tengok ada pamphlet. So saya tanya kat dia macam mana you nak dapat information. So dia orang tak tahu. Dia orang tak tahu WHO tu apa, depa tak tahu Nature tu apa, Science Direct depa tak tahu apa. So kita dah memang orang kata apa, betul-betul compact lah. Lepas tu dalam banyak komen tu banyak orang duk cakap lah, Farhan ni dah duk pergi buat fardu kifayah pula kat Mat Saleh kat Amsterdam. So dia orang cakap macam tu sebab kita dah ada kita punya own fact. I tak cakap yang vaksin is better ke, tak ada vaksin ke apa. I'm just saying that you have a conflict of information, you don't know how to get information, lepas tu you nak pergi bertegak, berjuang lah apa semua merepek, and then orang kata apa, bergaduh sana sini, so you buat porak peranda lah. So cakap it's a conflict of information instead of pro-vaksin ataupun anti-vaksin. Terima kasih banyak Tuan Farhan Zalari. Kita ada 2 soalan kat chat. Okay, kita proceed pada Puan Siti Syafiqah. Dia tanya pukul 9.41 tadi. Bagaimana nak hadapi dengan orang tidak ada respon dan perlu ke sentiasa follow up orang tersebut? Okey, baik. Terima kasih. Satu perkongsian yang sangat-sangat menarik daripada Puan Zunika dan juga Tuan Farhan sebentar tadi. Sangat-sangat menarik. Saya teruja dengar daripada influencer ni. Saya bukan influencer. Saya influencer dekat student saya je kan. Kalau Madam Nisha tu ni lah. Kalau dekat Facebook tu jarang lah sebab saya more fokus kepada student saya kan. Okey, macam mana nak hadapi orang yang tak ada respon dan perlu ke sentiasa follow up? Okey, sebelum saya menjawab soalan bagaimana, saya nak menjawab soalan dulu kenapa. Okey. Guru saya dia bagi tahu macam ni tau. Dia kata ramai orang yang dia tanya kenapa macam mana tapi dia tak tengok dulu apa sebenarnya kenapa masalah itu wujud. Kita nak kena bedah dulu soalan tu. Kenapa orang tak respon? Kita kena tengok balik kenapa orang tak respon kita. Selain daripada sebelum kita pergi kepada bagaimana nak orang respon, tapi kita kena tengok dulu kenapa, apa yang menyebabkan orang tak respon kita? Kan? Apa yang menyebabkan orang tak respon kita? Tengok balik mesej kita tu. Orang akan respon kepada mesej yang beremosi. Okay. Orang akan respon. Sebab tu tadi kan Puan Zunika kata yang paling ramai sekali saya buat live adalah bila saya bagi token, bila saya bagi hadiah. Sebab apa? Puan Zunika bawa emosi yang gembira. Betul Puan Emosi teruja. Semua orang kata, wow, naklah. Tuan Farhan bawa emosi curious. Bawa emosi ada yang marah, ada yang sokong, ada yang setuju. Bawa emosi. Bila kita bawa satu mesej yang beremosi, orang akan reply. Jadi, sebelum Puan Siti Syafiqah, nak jawab bagaimana, tengok dulu. Adakah mesej itu beremosi? Tapi jangan pula kan. Tuan Nasif kan tiba-tiba kan takut tak kalau suami tu tengok janda sebelah rumah, isteri tu tengok duda sebelah rumah. Ya Allah, that kind of marketing tu, saya sendiri adalah pelajar, saya sendiri adalah daripada Fakulti Meskom, pelajar Meskom, budak Meskom dulu. Daripada saya masuk universiti sampailah sekarang, saya belajar juga marketing is part of the communication. Janganlah guna perkataan-perkataan macam tu. Kita come out dengan satu apa yang menyebabkan orang suka. Kalaulah produk kita tu, kalau dia tak ada tu jadi apa? Kepada orang tersebut. Jadi apa? So kita kena tahulah pasal product knowledge dan sebagainya. Jadi, pertama, tahu dulu product knowledge. Okay, come out dengan emotion punya message untuk kita bagi pada orang. Once kita dah bagi pada orang message, insya-Allah
okay, orang tersebut akan reply. Kalau reply tu, okay, tapi saya pernah dapat mesej Tuan Hasif. Saya ada buat salah ke? Akak reply lah mesej saya. Sekurang-kurangnya saya rasa happy. Saya tak tahu daripada mana datang mesej macam tu. Okey, saya kata saya Pasal tak nak. tiba-tiba lah, tiba-tiba. Dia tiba-tiba dan saya rasa benda tu adalah scripted. Sebab saya dah pernah dapat daripada seller 2-3 kali. Akak, mesej akak sekurang-kurangnya reply lah mesej saya. Saya sedih, saya buat salah ke dengan akak? Saya macam, dan itu adalah 2-3 kali punya mesej daripada orang yang berbeza. Saya Okay, macam maksudnya dia kalau dalam copywriting, dia mesti first tu adalah headline, dia mesti get attention. Itu ke? Dia nak tarik perhatian lah. dia nak tarik perhatian kan. Tapi dia punya penggunaan bahasa tu dah salah dah tu. Kan dia punya orang kata apa, dia punya ayat tu. Sebab tu tadi mula-mula tadi bila saya cerita kan, penggunaan bahasa tu sendiri kan. Saya tak nak gunakan perkataan kita dilanda musibah. Musibah tu negatif sangat tu. Kita diberikan dugaan, orang baik diberikan dugaan, orang yang nak jadi baik pun. Nampak? Nak jadi baik. Saya tak gunakan perkataan jahat. Bukan kata tak boleh gunakan perkataan jahat. Kita lebih suka mendengar halwa telinga. Halwa tu kan manis. So penggunaan bahasa. Nak macam mana nak menggunakan bahasa yang baik? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Satu je, membaca. Kena baca, baru vocabulary kita meningkat. Hadapi orang yang tak ada respon, tengok balik. Gunakan balik 5 teknik tadi tu yang saya cakap tadi tu. Okay, 5 trik yang saya share tadi tu. Carilah dekat mana-mana buku, memang tak ada. This is based on saya punya 3P. Pembacaan, pemerhatian dan juga pengalaman. Okay, dan perlu ke sentiasa follow up? Sentiasa itu macam mana tu? Adakah setiap hari nak follow up, seminggu sekali nak follow up, sebulan sekali nak follow up, 2 bulan sekali nak follow up, macam mana? So kalau 2 bulan sekali kita nak follow up, itu adalah kita nak remind dia kepada kita. Saya dekat Facebook, saya up status saya 2 hari sekali, 3 hari sekali. Saya tak buat orang kata sehari 3 kali. Saya tak buat. Itu sebab apa, saya hanya nak mengingatkan. Saya macam nak orang kata follow up. Saya ada, Coach Insha ada kat Facebook. Kan. So tak, kalau nak kata follow up untuk seller tu, dia macam ni biar orang ingat kita. Bila orang ingat kita, one fine day, orang perlukan barang tersebut dan dia akan terus, saya tahu ada seller ni boleh, ada seller ni jual. Dan communication kita sampai. Sebab tu saya cakap tadi kan Tuan Nasir masa mula-mula tadi tu, message kita tu tak complete. Communication model kita tak complete pada waktu ketika tersebut. Tapi ingat, daripada 5 trik yang saya sebutkan tadi, masa yang bersesuaian, communication model itu akan complete pada masa yang bersesuaian. Okay, baik. Baik. Saya tak ingat tadi Siti Syafiqah ni, pasal dia kata nanti background apa, peniaga ke apa. Tapi saya nak share sikit. Kalau dia dalam konteks follow up prospek, kita hantar satu follow up contoh. Mula dia start, then dah bagi harga, lepas tu dia senyap. Lepas tu esok kita follow up. Okay. Tak tahu maksudnya adalah orang sekian macam ni ke ataupun macam mana. Tapi pengalaman saya dulu memang 2017, cara berniaga online yang closing WhatsApp ni, memang cara dia setiap hari follow up. Pong, tapi dia template script. Okay. Tapi bila kita dah evolve, PKP dan sebagainya, orang dah start menggunakan e-commerce dan sebagainya, channel tu dah start berubah dan behavior pembelian pun berubah. Pada saya dia dah sangat tak sesuai. So satu, kita mungkin kena baiki dari sudut mungkin cara kita tu, message kita tu menyebabkan orang tak reply, satu. Dan boleh jadi kita adjust frekuensi tu kepada channel lainnya, macam Coach cakap tadi lah. Kita tembak dia balik guna ads ke, minta dia save nombor dan nanti kita up status ke, dia nak otak tu dah start kena kreatif dah. Dia kena pusing kat lain, ataupun frekuensi tu kita panjangkan sikit. Dan lepas dia senyap tu mungkin dia bukan masuk dalam priority kita, dia mungkin sebulan sekali punya follow up orang ni. Okay, just tambah pada input lah. Kita go kepada next soalan Puan Siti Rodia. Salam, nak live mesti kena follower ramai dulu ke?
Okey, Tuan Hasif. Saya pernah tanya soalan ni kepada guru saya. Saya ni tak ramai follower dekat social media. Saya tak boleh nak buat live lagi. Siapa guru tu? Siapa guru? Guru saya. InsyaAllah minggu depan tuan-tuan dan puan-puan berjumpa dengan guru saya pula. Okey, kita buat live sebab nak create follower. Bukan tunggu ramai follower baru nak buat live. Kita buat live tu sebab kita nak create follower. Sebab kita nak orang kenal kita. Oh, rupa-rupanya Coach Nisha ada. Ada rupanya Coach Nisha. Kalau saya dekat universiti, saya juga gunakan perkataan outshine. Outshine. So, bila outshine tu, bila kita kalau setiap hari lah kita berjumpa dengan orang kan. Tadi kan Puan Zunika kata, selalu buat live, makin ramai orang join. Makin ramai orang add. Dan orang akan kata, nanti tunggulah Nanti tunggu. Puan Zunika ni dia akan buat live stand. So dia sama juga. Okay, konsep dia broadcasting macam ni lah. Sebab saya orang broadcasting. Konsep macam ni lah. Wanita hari ini, dia tak tahu pun kita tengok ke kita tak tengok. Tapi, waktu ketika tersebut, dia tetap juga buat dia punya siaran dia. Dia tetap buat live juga. Okay, dia tetap juga buat live dia. So sebab itu kadang-kadang kita tengok kan, macam kita tengok hari ni macam best lah. Sebab tu kan dia ada yang sebelum seminggu dia bagi tahu hari Isnin kita akan membincangkan tentang, hari Selasa kita akan membincangkan tentang, hari Rabu kita akan membincangkan tentang, hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad. Dulu MHI sampai hari Jumaat saja. Sekarang MHI sampai hari Sabtu Ahad. Sebab apa? Dia nak semakin ramai orang tengok. Dia tak kisah pun kalau Coach Nisha tengok ke tak MHI. Tak ada masalah pun. Tapi orang lain tetap akan tengok. So dia akan semakin ramai follower dia. Semakin ramai. Saya nak kena tengok lah. Mesej dia sampai. Tapi sebelum tu kita kena bagi tahu dulu. Kita buat contoh lah. Tak ada masalah pun. Okay, tak ada masalah pun. Kita upkan kita punya siaran kan. Hari Isnin tu kita upkan. Okay, pada hari ini saya pada setiap hari 9 malam saya akan live kan. Tajuk malam ni, tajuk esok, tajuk lusa, tajuk tulat. Kita upkan. So orang kata hari ni macam tak best je. Hari esok best. Kadang-kadang alamak terlepas pula. Dia akan tengok siaran tertunda kita. Dan kita tak tahu sebenarnya, mungkin siaran tertunda itu dia dah share dengan orang lain, share dengan orang lain, ataupun dia dah download. Facebook boleh download, TikTok boleh download. Bila dah di-downloadkan video kita itu, dia dah tersebar. So kita tak tahu sebenarnya, kita tak tahu. Saya tak macam Tuan Farhan dah sampai 400,000 kan. Tapi saya adalah, bila saya buat program kan macam ni kan, saya pernah lah Tuan Farhan kan, tiba-tiba saya buat secara face to face. Saya tengok orang tu tengok je saya. Saya macam okay. Lepas tu dia datang. Coach, saya pernah join program online coach. Oh ya ke? Dan saya sangat-sangat teruja bila jumpa coach depan-depan. Oh ya ke? Saya macam ni perasaan dia jadi selebriti. Kan? Even rumah saya pun first time jumpa coach ni, dia kata lain cakap dengan orang komunikasi ni. Rasa cakap macam jumpa artis tu. Okay, baik. Baik. Alhamdulillah. Boleh jelas siapa yang bertanya tadi, Puan Siti Syafiqah dan Puan Siti Rodiah. Kalau ada soalan rintitan boleh ajukan juga. Okey. So sementara tu alhamdulillah kita punya penyertaan malam ni ramai, 31 orang. Dan jemput masuk grup WhatsApp Sembang Santai. InsyaAllah kita minggu depan akan sambung dengan topik live stream menjual untuk orang bisnes. Okey. So saya cerita sikit Okey, macam mana saya berjumpa. Okey, saya, Puan Nisha dan speaker kita minggu depan Tuan Razman ni adalah satu tim. Tuan Razman pun ada dalam ni. Dulu saya menguruskan social media, okey, untuk orang bisnes dan sebagainya, okey. Dan saya sendiri bekerja dengan Tuan Razman 7 tahun lepas sebagai sales marketing untuk video production, okey. Selepas saya bergerak daripada company sekali dengan Tuan Razman, saya explore lah dunia saya apa semua kan, cari lagi ilmu marketing apa semua. Dan bila kami jumpa semula selepas 7 tahun, dan masa tu added value dia adalah Puan Nisha Shah ni lah, okey. Puan Nisha Shah cerita benda yang sama lah sebenarnya, asas model komunikasi ni.
Dan saya nampak masa tu adalah saya nampak memang kebanyakan kita ni tak tahu apa asas komunikasi ni. Kita benda tu berlaku seharian tapi dia tak nampak dalam bentuk yang structure. So tu yang bila saya bawa apa, kadang-kadang orang jemput saya training dan sebagainya kan, saya bawa benda ni dan saya pecahkan. Okey, saya punya talent adalah untuk strategi, untuk benda berkaitan teknikal marketing. Tuan Razman dia akan pergi kepada teknikal macam mana nak keluarkan kreatif, video ke, design ke, dia akan tahu all the thing technical, software apa semua, macam mana nak bagi kreatif tu cantik. Dan Ponisha ni dia akan sentuh kepada subjek tu sendiri, talent tu dalam kreatif kita, especially video, dia melibatkan kita lah, orang tu sendiri. Ataupun kalau kita memilih untuk voice over, macam mana suara tu akan memain peranan untuk hook audience. So saya punya sekarang ni saya nampak saya akan menggabungkan 3 ilmu ni. Sebab tu pada malam ni dan saya terus bawa Tuan Razman minggu depan supaya benda tu dia akan bersambung lah. Maksudnya kita tengok macam mana ilmu teknikal seperti Puan Zunika sebut tadi. Kalau audio tak cantik orang akan start belah. Okay? Orang tak sedar lah, kita sendiri pun tak. Okay? So jemput datang untuk sesi minggu depan dan insyaAllah kita tengah deal juga minggu seterusnya akan pergi kepada topik copywriting daripada Tuan Aiman Ismail. Okay. So untuk malam ni saya buka peluang lagi kalau ada sesiapa untuk bertanya, memberi pandangan. Ada sikit nak tambah sikit boleh? Boleh. Tadi ada orang tanya pasal apa nak buat live kan. Lepas tu Puan Nisha pun ada cakap pasal orang kena nampak kan. So dalam ini saya buat ni saya berniaga dulu orang kata secara orang kata apa offline dan online. So kenapa live tu penting dan tak perlu nak tunggu orang ramai baru kita nak buat live sebab dia empat step ni penting. The first one, orang kena nampak kita. Maknanya kalau ada kedai kena cerah. Kalau ada kedai kena terang. Yang gelap, kelabu, asap, orang tak nampak, memang orang tak nampak, orang tak nampak kita lah. So the first one, orang kena nampak kita. It's either ourselves, kalau you nak bubuk diri you, nak menjual, is yourself, ataupun your business, ataupun your profile, ataupun your medium platform yang you nak guna lah, TikTok ke apa ke. So the first one, orang kena nampak you. Dan the second one, bila orang dah mula nampak, orang akan kenal. Siapa dia Farhani? Siapa dia Hasimi? Siapa dia Puan Nisha? Siapa ni? So dia orang akan kenal. So when we keep on buat benda ni, orang akan kenal kita. Bukan not necessarily product, but dia akan kenal is either diri kita, ataupun business kita, ataupun orang kata apa, account kita. And then bila orang start kenal, dan dia akan mula orang kata apa, mula suka. So kat sini dia akan sampai step macam mana nak bagi orang kenal, macam mana nak bagi orang suka kita. So mungkin macam tadi Puan cakap, hari ni nak buat apa, esok nak buat apa, lusa nak buat apa. Bagi orang akan suka dengan kita. Sebab apa dia suka? Bukan suka in terms of loving manner, no. In terms of orang kata apa, sharing, ataupun in terms of the way kita orang kata greet. Macam tadi, nama penting. Kita tengah buat live, nama customer, nama penting because apapun it goes back to nama. Sebab orang akan feel honoured bila orang tu kita baru jumpa sehari tapi kita kenal dia. Kan? So tu nombor 3. So bila orang dah nampak kita, orang dah kenal kita, orang dah suka kita, dan orang kata yang keempat, orang akan beli. So is either closing ataupun orang akan beli. So orang kata apa, dan bila dah sampai ke this level, it will go to the fifth one in which dia sendiri yang akan jadi penyampai, which is dia sendiri akan jadi communicator untuk bagi tahu ke orang lain ataupun dalam group dia ke, atau dia punya Facebook dia akan share. So these are the 5 steps. Dan live ni penting sebab kadang-kadang nak follow up macam Hasil cakap lah, macam PKP dia punya time tu berubah, in which orang dia ada dia punya time orang duduk kat rumah. So live ni nak menjawab soalan tadi, live tu kena buat ramai ke apa kan, actually masa saya berniaga tak adalah ramai, dalam 200 ke 300 follower saja untuk satu account pun dah memadai. Ada follower 200 orang tapi dalam sehari ke 2 hari view tu dah boleh cecah 800. Macam tadi pun saya cakap macam mana orang ni boleh dapat orang sampai view 800 padahal masa kita tengah buat live tu memang ada camera shy masa kita nak mula-mula tu kan, padahal view 2 orang, 8 orang, 12 orang. So kalau masa kita tengah buat live tu jangan jangan rasa goyang, alah 2 orang je tengok, 10 orang je tengok, buat apa baik tak nak buat kan, nak tunggu orang kata apa, don't expect. Tadi saya cakap tadi tu orang kata apa, rezeki saya memang dalam 40 jam dapat 400,000 orang.
Tapi not necessarily orang lain pun akan dapat. Masa saya buat mula-mula pun 10 orang, 10 orang, 12 orang yang tengok. Tapi macam Puan Nisha cakap, that video kalau orang suka, ada konten yang orang kata apa, orang tengok macam saya cakap, dia nampak, dia kenal, dia suka, and then dia nak membeli. So kita ada 4 key factor yang kita ada tu, dan insya-Allah dia benda tu orang akan share. Orang akan kata hantar. Dan bila nak cakap pasal download tadi tu, bila saya post that video tu, orang kata apa, memang actually masa time tu memang orang kata biarlah, orang kata potong rambut pendek apa semua. Even kawan sini dia hantar guna WhatsApp, cakap ya asal kau tak hantar guna link kau download. Kuranglah view aku kan. Macam tu lah. So nak menjawab soalan, jangan tunggu ramai orang baru nak buat live. Buat live tu kalau boleh konsisten, jangan give up. Sebab nak pecah the first 10,000 tu, break that first 10,000. Kalau orang yang berniaga kat sini, if their intention untuk berniaga is to break the first 10,000 dulu. Tu pada saya lah kalau dari segi berniaga. I don't know, tonight kita sembang pasal berniaga ke apa Asif? Kalau orang yang berniaga, tapi memang untuk orang berniaga, dia memang akan fikir apa yang dia buat tu akan menghasilkan jualan ke tak. Ni memang lately lah, memang ada conversation ni lah. Kalau pergi ke Facebook saya pun, memang saya akan cerita tentang marketing. Baru memang tengah hot lah sekarang. Satu lagi orang tengah bercerita sekarang, platform mana yang okey. Sekarang ni isu dia adalah bukan platform. Isu dia adalah kita nak bagi value apa, dekat mana. Tak kisahlah Facebook tu orang tua ke, IG tu orang muda ke, TikTok tu orang 18 tahun ke. Tapi kalau kita boleh bagi satu value yang dekat dengan target audience kita, yang penting kita tahu lah target audience kita siapa kan. Tak kisahlah dia duduk kat mana pun, tapi kalau benda tu value pada dia, okey lah. Tak kisahlah view tu berapa benda semua kan, tak kisah. Sebab nanti kita tak tahu kita punya leads tu, orang yang contact kita tu ataupun sale kita tu datang daripada channel mana. Saya sendiri, orang yang call saya nak ambil servis, nak ambil training adalah orang yang tak pernah like, tak pernah komen. Tapi dia tahu saya buat kerja apa. Dia yang ambil job saya. Reality lah, benda tu reality. Bukan siapa yang hadir pada live kita, siapa yang komen apa tak. Dia duduk channel mana tak kisah. Sebab kita kena tahu dalam marketing ni dia akan banyak. Nanti dia akan orang recommend pula. Dan saya pun ramai juga customer referral. Maksudnya saya serve seorang ni, dan dia rasa dia puas hati, dan dia recommend saya. Ni lah contact orang ni lah, boleh buat Facebook benda semua kan. Itu nanti Assalamualaikum, boleh ni tak buat Facebook nanti tahu ni mana orang ni. Nanti kita tanyalah dapat nombor di mana. So kita tahulah siapa reference dia. Okey. So macam itulah. Okey, baik. Ada lagi ke? Baik. Siapa nak tambah? Saya ada soalan untuk Tuan Farhan. Okey, baik. Okey Tuan. Adakah kita perlu? Ya, Tuan Farhan ke Tuan Zul? Farhan. Adakah kita perlu setiap hari sekali atau lebih daripada sekali untuk kita buat live? Satu. Nombor dua, bahasa apa yang paling mudah yang untuk orang suka dengar? Sama ada bahasa Melayu yang biasa-biasa ataupun bahasa Melayu yang tinggi. Itu saja. Okey. So soalan pertama, perlu kita buat 2 ataupun 3 kali lah. Okey, kalau kita sembang dalam konteks Facebook live atau IG live ni, the best part about live adalah bila dia, walaupun dia bukan dia like kita mungkin, tapi dia not necessarily dia nampak ads kita ke ataupun, tapi bila live tu, bila orang buat live, dia akan pop up kat iPhone tu. Okay, contoh kalau saya buat live, okay, Farhan was live or Farhan is live right now. So dia akan pop up benda tu. So it depends, macam ada setengah, macam saya akan cuba kuadran. Yang saya tahu macam sebelum ni, okay, saya buat F&B. Saya buat dalam bahagian food and beverage lah. So saya tahu kedai saya akan buka waktu petang. So kalau saya nak buat live, saya takkan buat waktu pagi sebab dia kacau. Orang pun tak tengok, orang pun tengah buat kerja. So saya akan buat market survey dulu, saya akan tengok. So saya nampak the best way untuk saya nak buat live adalah waktu is orang kata apa, approaching waktu nak balik dalam pukul 4 ataupun pukul 5, dan pada waktu malam just after orang kata maghrib ataupun isyak. So sehari adakah itu untuk semua industri atau untuk F&B saja? Actually kita kena buat market survey macam saya cakap tadi. Masa saya buat dulu pagi, saya buat petang, saya buat sampai maghrib, sampai isyak. So kita akan, okay, macam Hasif tadi ada sembang pasal avatar kan. So kita akan tahu kita
customer avatar, maknanya kita akan tahu siapa customer kita, dan hit kita yang akan nampak respons ataupun orang kata apa feedback daripada live kita tu, apa nama paling banyak adalah waktu bila. Maknanya mungkin kita buat waktu pagi, seorang pun tak tengok. Tengah hari mungkin 2 orang. Tapi kalau kita buat dalam pukul 4.30 apa ke, dah waktu dah nak balik, ataupun dalam pukul 5 orang tengah jam, memang kita boleh dapat 20 ataupun 12, 15. So kat situ dia akan memberi satu orang kata apa macam orang kata apa macam info ataupun input untuk kita lah, untuk kita tahu waktu bila kita nak buat live. Okey. Soalan kedua tadi apa tadi? Tentang bahasa. Bahasa apa yang paling mudah untuk orang kita boleh engage atau hook? Sama ada kita menggunakan bahasa biasa-biasa. Okey. Bagi saya ada 2 bahasa saja. Bahasa Melayu rendah atau bahasa Melayu tinggi. So mana yang lebih banyak engagement dan mudah untuk orang follow? Okey. So dalam situasi saya orang kata baru 20-an, so orang kata customer saya banyak orang kata apa yang lebih bukan ada tua lah, lebih orang kata lebih matang daripada saya. So saya akan guna bahasa yang saya bercakap dengan orang yang lebih orang kata apa lebih tinggi daripada saya. Maksudnya macam tak adalah datuk ke tuan ke puan ke, mungkin saya akan guna ayat tu, tapi cara saya akan bercakap adalah dengan cara layman terms, macam sekarang saya cakap dengan puan. Bila saya cakap tu saya boleh guna logat, saya boleh guna bahasa yang orang kata yang mudah, tapi bahasa orang kata apa what do we call that, orang kata apa kedudukan customer saya akan letak dia adalah satu tangga lebih tinggi daripada saya. Maknanya dia umpama macam Puan Nisha lah, seorang yang ada PhD. Macam tu. Kita akan panggil dia doktor ke, and then saya akan tanya dengan orang tu. Kalau dia cikgu, saya akan panggil dia cikgu. Kalau dia seorang abang ke, kak long ke, so kita akan tengok macam tadi Puan Nisha cakap, kita tahu nama customer kita. So kalau orang tu masuk, Assalamualaikum Kak Long, apa abang? Sini. Semua okey ke? Nisha disebut tadi ada buat PhD. So kita akan greet, doktor, macam mana doktor? Semua bagus ya? So kita boleh mix benda tu. Dia tak ada satu justification. Dia tengok macam saya cakap, orang suka pada bahasa apa yang kita cakap. Bahasa rendah ataupun bahasa yang medium ataupun bahasa baku. Tapi most yang saya buat adalah bahasa yang normal, macam kita cakap dengan pelanggan kita, exactly the same. Tak ada masalah. Tak perlu kita terlampau bawah, terlampau tinggi, tapi macam kita cakap dengan customer kita sahaja. Itu is the best lah yang so far yang saya dapat feedback. Bagus. Perkongsian yang banyak daripada pengalaman. Walaupun bercakap depan kamera tu tak ada orang pun, kadang-kadang kita rasa bahawa kita rasa malu. Sebenarnya tidak ada apa-apa pun. Yang penting buat homework sikit, apa nak cakap, berapa lama nak bercakap, itu saja. Mudah. Perkongsian yang pada malam ini sangat bernas. Nampak gayanya, walaupun sudah 10-16 minit, masih lagi ada 28 orang. Betul, ada orang baru yang masuk pun. Okey. Baik, ada lagi ke siapa nak bagi input atau soalan? Terima kasih Pak Almati atas soalan dan semua penyertaan pada malam ni. Ada lagi ke? Okey, baik. Kalau tak ada, kita serah pada Puan Nisha untuk bagi sedikit kesimpulan sebelum kita tutup. Okey, baik. Satu perkongsian yang sangat-sangat menarik pada hari ini, alhamdulillah. Saya sangat-sangat suka. Okey, banyak input yang saya dapat. Saya nampak dekat sini Tok Razman kata kita sebenarnya malu dengan diri kita sendiri, bukan dengan orang lain. Kita tak confident dengan diri kita, bukan kita tak confident dengan orang lain. Jadi bila kita kenal produk kita, kita kenal diri kita, kita kenal siapa kita, apa yang kita bawakan, kekuatan kita, insya-Allah kita dapat sampaikan dengan baik. Dan satu lagi, saya suka bila Tuan Farhan kata, okay, bila kita nak bercakap dengan orang kan, orang suka satu je, dihormati. Orang suka dihormati. So sebab itu bila kata, bang, apa khabar bang? Contohlah kan. So abang tu bukan kata, kadang bukannya umurnya tua sangat pun. Tapi bila kita panggil dia dengan abang, tuan, puan, cik, doktor dan sebagainya, dia nampak dia dihormati. Sebab sekarang ni tak ramai di social media menghormati orang lain. Bila saya tengok kan, bila orang buat live dan sebagainya, kenapa? Sebab dihormati. Bila saya masuk dekat TikTok, kebanyakan orang kan yang masuk TikTok sebab nak cukupkan 1000 follower untuk bagi dia buat live tu. Sebab apa? Sebab dia nak bercakap. Tapi kenapa dia masuk dekat situ? Sebab dia tahu bila dia masuk dia akan dapat
dia akan dapatlah yang 1000 dia tu. Macam mana orang boleh like ataupun boleh jadi follower dia? Sebab kita hormat dia, kita bantu dia. Kita akan bantu orang yang kita hormat. Kita akan bercakap dengan orang yang kita hormat. Tak kisahlah apa status dia sekalipun, itu adalah cara yang berkomunikasi yang sebenar-benarnya. Okay. So terima kasih kepada Tuan Hasif, terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini, insya-Allah. Semoga semuanya dapatlah mengaplikasikan sikitlah yang saya kongsikan. Dan saya nak tutup perkongsian kita malam ni, Tuan Hasif. Saya masih ingat lagi seorang sahabat saya daripada Indonesia, dia seorang dosen. Dosen tu adalah lecturer. Dia kata macam ni, Nisa, dia bagi saya Nisa, Mbak Nisa, kalau sekiranya komunikasi itu gampang, tak perlu fakultas atau universitas mengajarkan komunikasi. Kalau kita kata, bahasa kita gampang tu, ya Allah kenapa kan? Kita interpret dekat situ. Tapi kalau bahasa dekat Indonesia gampang, itu mudah. Kalaulah sekiranya komunikasi itu mudah, tidak akan wujud fakulti ataupun universiti semata-mata mengajarkan komunikasi. Maksudnya apa? Komunikasi ini adalah satu benda yang sangat subjektif, satu benda yang sangat-sangat susah. Tapi jika kita dapat menjadi seorang professional communicator, insya-Allah dia akan memudahkan hidup kita, menjadikan status kita lebih tinggi kerana apa? Cara kita berkomunikasi dengan baik itu membuatkan semua orang suka pada kita, semua orang sayang pada kita, semua orang menghormati kita, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Itu saja Tuan Hasif. Dekat situ ada. Benar Mbak, tepat sekali dong. Terima kasih. Tuan Afi ni orang hebat ni. Dia belajar corporate.com. Okay, baik. Terima kasih semua yang hadir pada sesi malam ni. Okay, kita dah sejak 10.20. Okay. Untuk seterusnya, macam saya sebut tadi lah, minggu depan insyaAllah waktu yang sama, hari Khamis pukul 9 malam juga. Okay, untuk tidak terlepas sesi yang akan datang ni, jemput masuk grup WhatsApp. Tadi saya ada bagi link grup WhatsApp Sembang Santai, boleh join. Okay, ataupun boleh follow FB Coach Nisha Shah dan FB saya Nur Hasif Osman. Saya letak dalam ruangan chat. Boleh follow, itulah update daripada situ juga. Nanti saya akan update. Sekian saja untuk malam ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Terima minggu kasih Tuan depan. Hasif. Okey. Selamat habis. Terima kasih datang. Terima kasih atas ilmunya. Terima kasih. Ya.